Assalamualaikum and good day everybody. Hari ini kita masuk chapter baru, which is the nature and structure of insurance document. Okay, maksudnya kebiasaan dan struktur dokumen-dokumen insurans yang terlibat. Alright. Okay, kita ada flow di sini kalau kita nak nampak. Okay, the very simple flow. So mula-mula sekali syarikat insurans, so assume yourself as a insurance company ataupun agent insurance. So kita ada proposal form. So proposal ni kita akan bagi pada klien. So klien akan fill up kan. Dia nak dapatkan maklumat tentang diri beliau, berapa risiko yang mungkin kita kena calculate dan sebagainya lah. Dan mungkin bila dah diterima baru kita akan keluarkan polisi. Dan usually nak keluarkan polisi ni mengambil masa lebih kurang sebulan atau 2 bulan. Lama sikit sebab dokumen agreement ni adalah panjang, dia berbentuk all the law ataupun legal terminologies yang banyak involved dalam policy form. So sementara itu apabila dah dilayak untuk mendapat perlindungan insurans, syarikat insurans boleh terus keluarkan cover note ataupun nota cover, nota perlindungan. Mungkin selai 2 kelai keping dah cukup dah untuk menandakan polisi dia sedang disiapkan lah. So policy note dia akan adalah, kalau kenderaan apa macam tu juga, kalau kita pergi buat insurans, perlindungan, insurance body ataupun insurance chassis, kita akan dapat cover note. So kalau nak polisi kita kena print out daripada website, sangat tebal. Dan kita dah dapat polisi dan cover note ni kan, kita akan dapat certificate zaman dahulu mungkin dapat sijil lah, but now kita akan dapat macam kad sahaja lah. Kalau kenderaan kita hanya ada cover note sahaja, dan polisi kita boleh download sendiri. Okay, dan itu cukup untuk perlindungan kita untuk setahun. Kalau kesihatan pun mungkin dalam sebulan atau 2 bulan lah. Kenderaan biasanya setahun, alright. Dan jika kita nak ubah nak menambah apa-apa item, contohnya kenderaan saya tu saya nak tambah lagi seorang driver untuk perlindungannya lebih baik, jadi saya buat endorsement tanpa membatalkan polisi sedia ada, saya buat endorsement. Apa itu endorsement, kita akan go through lebih detail lagi. Tapi kita tak perlu buat apa-apa untuk memadamkan proposal yang lama atau membatalkan. Kita just buat penambahan untuk endorsement. Okay, dan sebagai syarikat insurans juga, kalau dah ada tempoh tamat tu, kita dah ada notice lah, renewal notice lah. Mungkin lagi sebulan 2 bulan nak expired, so kita akan bagi renewal notice. Dan jika ada sebarang tuntutan, kita akan isi borang tuntutan lah. Kalau kenderaan mungkin accident ke apa, kita boleh hantar pada bengkel dan membuat isi borang tuntutan, membuat laporan polis dan sebagainya. Jika sakit pergi hospital, bawa je kad dan isi borang tuntutan lah. Masuk hospital berapa ringgit yang kena bayar, dan hospital akan dapat bayaran daripada syarikat insurans. Okey, jika dah sihat, kita akan isi borang satisfaction note atau discharge note supaya kita boleh keluar daripada hospital tanpa bayaran dengan puas hati. Dan pihak hospital akan dapat claim balik apa jumlah bil yang kita telah dikenakan kepada klien kita, ataupun kenderaan kita dah siap, dah repair cantik seperti sedia kala, baru kita sign dokumen dispute dan baru syarikat repair tadi ataupun bengkel tadi mendapat bayaran daripada syarikat insurans kita. Alright, kita go sikit-sikit one by one. So proposal adalah kita nak isi borang lah. Biasanya kita bagi klien isi, sama ada diterima atau tidak itu bergantung lah. Biasa kita walaupun kita cari klien ramai-ramai pun tak tentu lagi klien kita boleh diterima untuk menjadi mendapat perlindungan daripada syarikat insurans kita. So function proposal form ni agak penting. Coba COBA. So ini memudahkan. Kedua, basis of contract. Ni macam asas untuk membuat kontrak atau perjanjian. Okay. Sebab advertising satu kaedah untuk memperiklanankan dia punya produk dan offer lah. Satu dalam kontrak mesti ada tawaran dan penerimaan. So salah satu dipanggil offer ni penawaran lah. So menawarkan kepada klien kita sebagai perlindungan dan menunggu mereka untuk memberi penerimaan lah. Alright. Okay, dalam struktur proposal form ada banyak So anda boleh lihat dalam buku contoh, dalam buku teks ianya selalu keluar dalam final exam. So dia adalah bahagian-bahagian ni, dia punya chapter lah, general question, particular, general declaration dan signature lah. Okay, anda boleh lihat satu persatu lah. Okay, yang seterusnya kita tengok polisi. Polisi ni nak siap lama sebulan. So dia ada heading, preamble, recital clause, operating clause, exception dan condition. Kita ada implied and express condition. Ini agak penting. So saya fokus kepada condition So condition kita adalah
bahagi pada dua, express, iaitu apa sahaja syarat-syarat yang ternyata jelas tertulis di atas kita punya policy, jelas nampak bertulis dan ada di dalam polisi. Dan implied condition tidak ada dalam polisi tetapi kena faham-faham sendiri Contohnya insured have insurable interest, ada hubung kait dengan tuan punya dan aset yang rugi ataupun interest yang mungkin berkait rapat, contohnya sakit, tuan badan sahaja yang boleh tuntut. Itu ada seperti mana syarat-syarat insurans. So ini tak ada dalam polisi tapi kita kena faham. Okay. Insured have observe the principle of utmost good faith. Utmost good faith ni adalah the main principle of insurance. So anda boleh tengok slide yang sebelum ini. So wajib ada Okay, anda boleh baca conditions precedent dan subsequent. Dan seterusnya kita masuk ke cover note. Cover note hanyalah sekeping atau dua keping kertas yang menunjukkan ringkasan perlindungan yang telah diberikan. Kemudian certificate of insurance, kadang-kadang ada sijil tapi itu zaman dahulu lah. Saya rasa sekarang banyak menggunakan kad insurance endorsement. This one is recording policy document alteration. Alteration ada perubahan sedikit. Contohnya kalau kenderaan saya nak ada tambahan perlindungan banjir dan windscreen. So ada perubahan saya beli elok-elok insurans tersebut dahulu dia ada insurans perlindungan chassis ataupun insurans body, orang Kelantan kata. Jadi saya nak tambah cermin depan tu ataupun windscreen dan banjir. Jadi saya buat penambahan yang dipanggil endorsement. So ada dokumen ekstra dia akan tambah di situ dan tak perlu batalkan dokumen asal, cuma ada penambahan tanpa membatalkan polisi yang sedia ada. Avoid the need to terminate the original policy. Renewal notice, claim form, ada borang tuntutan. Ini seperti saya cakap tadi, jika anda berpuas hati dengan khidmat yang dia diberikan, contohnya anda masuk hospital telah buat semua kerja-kerja yang sepatutnya, anda telah sihat, baru anda sign dan hospital akan dapat anda punya boleh menuntut segala jumlah bil yang telah dikenakan pada anda. Kalau di workshop atau kenderaan anda accident dah repair seperti sedia kala, anda puas hati baru sign. Barulah syarikat pembaik pulih ataupun bengkel tersebut mendapat tuntutan daripada syarikat insurans anda, baru dapat duit. Okay, insurance operation, underwriting. So this one is underwriting. The process, insurer will decide whether or not to sell the contract prospective insured. So jadi proses untuk memberi perlindungan atau tidak kepada prospective customer. Okay. So dia tengok ada risk selection dan risk classification. Dia tengok bergantunglah pada syarikat insurans tersebut dan dia punya objektif mudah saja. Ada 4 profit, keuntungan, pooling untuk mengumpulkan dana, menjadikan satu tabung yang besar untuk bayar papasan, untuk operasi dan untuk investment. Kemudian ada equity keadilan, kesaksamaan kalau equitable itu adalah sama rata kan. This one adalah kesaksamaan jadi berbezalah equity ni. Jadi semua orang yang punya risiko yang sama patut mendapat dikenakan premium yang sama. Tak bolehlah risiko yang sama tapi dia punya bayaran berbeza. Dan akhir sekali access and affordability lah. Jadi siapa pun ambil insurans dia boleh dapat lah. Dan kemampuan tu mungkin lebih mudah di consume oleh masyarakat am. Jadi mudah dan murah ataupun mudah dan reasonable price. Okay. Underwriting proses mudah aja. Mula-mula syarikat insurans akan nilai risiko, assess the risk. Lepas tu kemudian tentukan sama ada terima atau tolak risiko tersebut dan kira berapa premium yang patut dikenakan kepada pelanggan yang telah memohon perlindungan tadi. Alright, so senang je, assess, decide dan calculate the premium. So premium ni kita ada calculation dia. Okay, nanti kita akan go through the next video. So this one is component of premium. Ada 4 bahagian. So pertama ada risk premium, this is cost dia. Kemudian kita ada expenses loading, so kita ada add up atau tambahan markup pembelanjaan, kita ada markup untung dan kita ada markup kecemasan.
So kita ada 3 markup dan di sini cost risiko tersebut. Okey, ini adalah 4 komponen of reinsurance yang kita akan buat calculation kemudian. Kemudian kita ada juga calculation, kita akan skip ini semua, nanti kita akan buat video yang seterusnya. Kita ada juga calculation untuk reinsurance. So reinsurance adalah insurance again by insurer, a risk already insured itself. Pening kepala. Tapi sebenarnya reinsurance ni adalah berkongsi risiko, ataupun bahasa pendeknya berinsurancekan syarikat insurans lah risiko yang syarikat insurans terima. So dia ada perkongsian risiko di antara syarikat-syarikat insurans untuk satu risiko. Okey, nanti kita akan tengok calculation. Ini adalah konsep kita mana risiko, maksudnya syarikat insurans yang kita lindungi kita punya aset diinsurancekan. Kemudian syarikat insurans tadi tu berkongsi dengan syarikat reinsurer A, B dan C. Mungkin kita dalam syllabus hanyalah 2 sahaja. Okay, insurance company dengan A sahaja. Okey, sampai situ sajalah. Yang lain-lain illustration ni kita tak ada dalam syllabus. Okey, itu sahaja untuk kita punya ni. Kita akan masuk calculation kemudian. Dan Assalamualaikum and a good day. Jika anda ada masalah boleh tanya dalam WhatsApp group. Sekian. Assalamualaikum.